Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi. Ila hadrati jamil awliya salihin wa jama'al mu'minin muslimin muslimat ala hayyin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووعله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya kasih seluruh anggota jemaah kepimpinan Surau Haji Maksum dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi mengizinkan kita untuk kita datang ke surau ini untuk melakukan solat sunat, solat maghrib berjamaah dan juga solat isyak berjamaah. Dan di antara waktu maghrib dan isyak ini kita ada masa yang terluang, dapat pula kita mendengar sedikit tazkirah. Tazkirah mengenai agama Islam yang telah menjadi anutan kita selama ini. Mudah-mudahan dengan tazkirah yang akan kita sampaikan pada malam ini, ianya akan menambahkan lagi sikit sebanyak ilmu kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu itu, maka akan bertambahlah pula amalan kita. Dan dengan bertambahnya amalan itu, maka akan menambah dekat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kerananya lah Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dengan kerana nur Muhammad itulah maka Allah menciptakan langit dan bumi ini dan seluruh isinya, termasuklah kita. Artinya di sini hubung kait Rasulullah dengan kita ni tuan-tuan sangatlah rapat. Sebab itulah salah satu tanda ataupun salah satu petunjuk ataupun salah satu amalan yang harus kita lakukan setiap hari ialah jangan kita lupa untuk nak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila kita berselawat itu bukanlah Rasulullah tu makan mendapat faedah daripada selawat kita. Tak. Sebab Rasulullah tu telah pun sempurna. Baginda adalah sempurna makhluk yang Allah ciptakan atas dunia ini. Artinya Rasulullah tak perlu pun selawat kita. Tapi kita yang perlukan selawat itu untuk diri kita, walaupun hakikatnya kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada malam ini saya ingin menyampaikan satu tajuk kuliah yang bernama Takah Hidup Manusia ataupun Perengkat Kehidupan Manusia. Dia nak tahu ni. Sebab kita ni hidup atas dunia ni. Jadi kita nak tahu selepas ni ke mana kita nak pergi. Atau sebelum kita hidup atas dunia ni, kita ni duduk alam mana? Tu kita nak kena tahu. Jadi saya ingin memetik
kata-kata daripada salah seorang khalifah. Khalifah yang terkenal, iaitu daripada kalangan Bani Abbasiyah. Kalau saya tak silap, namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cucu kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Apa kata baginda? Manusia itu diciptakan untuk selama-lamanya. Maknanya sekali kita dicipta, maka roh kita itu takkan mati lagi sampai bila-bila. Yang bertukar cuma jasad sahaja. Cumanya yang membezakan ialah kehidupan kita itu akan beralih daripada satu alam kepada satu alam yang lain. Artinya roh kita itu mengembara. Ada kalanya dia mengembara, dia duduk dengan roh. Ada kalanya dia mengembara duduk bersama jasad. Ada kalanya pula dia mengembara tanpa jasad. Boleh faham Tepat seperti mana firman Allah dalam Al-Quran yang selalu kita baca selepas kita solat Isyak. Kita baca surah Al-Mulk. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Artinya apa? Allah, dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu. Tengok, Allah sebut mati dulu. Sedangkan kita ni hidup. Tapi Allah sebut mati. Mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Allah nak uji kita. Allah nak tengok kita. Siapa di kalangan kita ini yang benar-benar beramal dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ini. Dan ia maha kuasa. Kuasa apa? Kuasa nak membalas amalan itu. Sama ada dibalas dengan balasan yang baik ataupun balasan yang jahat. Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Baik. Kita pergi kepada takkah hidup yang pertama. Namanya alam roh. Semua manusia yang pernah hidup di atas dunia ini, sama ada datuk nenek moyang kita, maupun kita, maupun anak cucu, cicit, piut, apa lagi, ke bawah lagi, sampailah manusia yang akhir zaman nanti, semuanya ini pernah hidup di alam roh. Alam roh ini ketika ditanya, ada satu ketika Rasulullah SAW ni tak datang wahyu. Lama sangat tak datang wahyu. Sampai Rasulullah naik gelisah. Kenapa wahyu tak datang? Manakala orang kafir Quraisy ni pula sindir-sindir, peli-peli Rasulullah. Tengok Muhammad. Kalau betul dia Nabi, kalau betul dia Rasul, kenapa Tuhan lupakan dia? Kenapa Tuhan lupakan dia? Sehinggalah, maaf saya lupa. Awalnya, orang kafir Quraisy ini bertanya kepada Rasulullah tentang roh. Jadi Rasulullah kata, nanti dulu. Aku tak boleh jawab sekarang. Aku tunggu wahyu dari Allah.
Jadi Rasulullah tunggu jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu lama. Tak pernah berlaku begitu. Sehinggalah turun ayat Al-Quran, surah Al-Isra ayat 85 yang mengatakan tentang roh ni. Apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya, dan mereka, ini orang kafir Quraisy tadilah, bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang roh. Katakanlah bahawasanya roh itu adalah urusan Tuhanku. Dan kamu tidak diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Jadi tuan-tuan, bila sebut alam roh ni, tak banyak yang kita tahu. Tak banyak. Kerana dia terlalu, apa yang kita panggil, terlalu sulit. Sebab dia menyangkut paut soal ma'rifat. Ma'rifat kepada Allah. Hanya mereka-mereka yang terpilih saja yang mampu masuk di alam roh ni. Kalau setakat muka-muka kita ni tuan-tuan, termasuk saya yang bercakap, minta maaf lah. Memang takkan ada can. Tapi Allah rakamkan peristiwa roh ni sebelum dia masuk ke dalam jasad. Dalam surah Al-A'raf kata Allah, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika Allah tanya kepada semua roh-roh, termasuk roh kita, roh orang kafir, roh orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani, semua manusia ditanya, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Maka dijawab oleh roh-roh sekalian, benar. Benar, kami naik saksi, engkau adalah Tuhan kami. Jadi di sini fahamlah kita bahawasanya roh ini hakikatnya sangat kenal dengan Tuhannya. Sangat kenal. Dan siap berjanji pula. Berjanji nak jadi hamba Allah. Ketika jawatan khalifah itu nak diserahkan kepada gunung. Gunung kata aku tak mampu ya. Nak diserahkan kepada laut. Laut kata tak mampu. Diserah kepada langit. Langit kata tak mampu ya Allah. Tiba-tiba manusia yang kedil ini. Itulah datuk kita. Nabi Adam AS menjawab. Aku terima tugas ini. Nampak? Kita manusia yang kedil ini. Nak dibanding dengan gunung. Nak banding dengan laut. Nak banding dengan sungai. Nak banding dengan langit. Nak banding dengan bumi. Jauh sangatlah. Tapi kita terima. Jadi awal-awal mukadimah lagi kita dah mengaku dah bahawasanya Allah itu Tuhan kita. Bila mana kita mengaku Allah Tuhan kita, artinya kita akur yang kita akan taat kepada perintah Allah. Sama ada perintah suruh maupun perintah larang. Tapi sayangnya oleh kerana alam roh itu terlalu lama tuan-tuan. Kita pun tak tahu berapa puluh ribu tahun. Akhirnya manusia itu ketika lahir ke dunia, dia lupa. Hakikatnya, dia sedar diri dia hamba Allah. Tapi bila dia lahir atas dunia, dia lupa. Jadi, dia pun masuklah ke alam yang kedua. Dipanggil alam rahim. Alam rahim ini sempena disebut rahim itu sebagai mengambil nama Allah yang bersifat rahim, penyayang. Artinya penuh dengan sifat kasih sayang. Kasih sayang Allah jatuh kepada ibu kita. Kasih sayang ibu jatuh kepada kita. Artinya semua kita ni
Semua pernah duduk di alam rahim. Tak ada manusia yang lahir atas dunia ini tak pernah merasai alam rahim. Hatta Nabi Isa alaihissalam itu yang tak ada bapa pun duduk alam rahim juga. Dalam rahim Siti Maria. Berapa lama kita duduk alam rahim ni tuan-tuan? Siapa ingat? Siapa ingat? 9 bulan 10 hari itu anggaran lah. Kadang-kadang ada yang terlebih pun ada. Ada juga yang belum cukup lagi tempoh pun dah nak keluar sangat. Keluarlah dia. Ya? Tapi dalam proses kita duduk alam rahim ni tuan-tuan. Susah ke senang ibu kita nak membawa kita ni tuan-tuan? Susah. Nak memboyot kita ni bukan senang tuan-tuan. Nak pula kita dalam tu pula nakal pula, tendang sana sini kan, pantang lapar sikit, mula berdenyut-denyut. Kan? Dah dalam perut tu mengusik, yang si bapa pun mengusik. Faham sendirilah tu. Kan? Jadi ibu kita ni tuan-tuan menanggung kita selama 9 bulan 10 hari. Apa yang dia makan, kita makan. Apa yang dia minum, kita minum. Dan diproses. Selama 9 bulan 10 hari itu, proses bermula dari awalnya yang disebut sebagai nutfah. Air mani yang hina. Air mani ini tuan-tuan, maaf cakaplah. Kalau jatuh atas lantai pun, semut pun tak akan datang hurung. Punya hinanya. Tapi bila dimasukkan ke dalam alam rahim, dia bertukar menjadi segumpal darah. Daripada darah bertukar menjadi daging. Daripada daging terbentuklah jasad manusia. Sehinggalah ditakdirkan kita lahir ke atas dunia. Semua orang yang hidup ni, termasuk saya, ada tarikh lahir. Betul atau tidak? Betul. Jawablah betul. Betul, ada tarikh lahir. Tapi tarikh mati kita tak tahu. Wallah. Ini yang suspend tuan-tuan. Kalau kita tahu tarikh mati kita, saya rasa penuh surau ni tuan-tuan. Penuh tak macam ni. Melimpah. Sebab kita tak tahu tarikh mati. Akhirnya kita pun enjoy lah. Ada yang pergi pasar malam, hujung minggu. Ada yang pergi tengok wayang. Ada yang pergi ke taman dari petang tak balik-balik. Maghrib pun entah ke mana. Ni dah nak masuk isyak pun tak tahulah bila nak balik. Sebab tak tahu tarikh mati. Jadi, di alam rahim ini, Allah telah menetapkan yang pertama, apa dia? Rezeki kita. Sepanjang kita hidup atas dunia ini, kalau Allah takdirkan hidup 60 tahun, 60 tahun tu rezeki dah tertulis daripada mula lahir, sampailah akhir hayat kita itu, 60 tahun tu dah tertulis. Kalau 80 tahun, 80 tahun tu dah tertulis rezeki. Jadi tak usah bimbang lah pasal rezeki ni tuan-tuan. Tak usah bimbang. Tapi kadang-kadang kita ni tuan-tuan, kita lebih bimbang rezeki kita daripada kita bimbang amalan kita. Betul tak? Kalau kita ditakdirkan dibuang kerja lah. Sekarang ni tengah kerja. Ada gaji yang agak bagus juga. Tiba-tiba syarikat mengalami masalah. Macam baru-baru ni. Syarikat My Airlines. Tuan-tuan tahu kan syarikat My Airlines? Tiba-tiba je buat keputusan tutup. Bayangkan tuan-tuan, tak ada notis, terus tutup. Orang yang dah sampai airport nak terbang, tak boleh nak terbang. Kapal terbang ada, tapi kapal terbang tak bergerak. Office ada, office pun tutup. Satu orang staff pun tak ada. Bayangkan.
Kalau orang tu yang bekerja dengan My Airline tu macam mana hidup dia agak-agak? Dah lah nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar susu anak, pampers, apa lagi? Nursery dan sebagainya. Kecamuk tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala ni dah tetapkan dah rezeki kita, tak usah bimbang. Sebab itu dalam hidup atas dunia ni yang kita perlu ialah apa dia? Macam mana nak menjemput rezeki itu. Rezeki tak payah cari tuan-tuan. Apa ustaz ni kata rezeki tak boleh cari, tak payah cari. Ya, memang tak perlu cari. Sebab Allah dah tetapkan dah. Kalau hari tu Allah tetapkan, kita tu makan nasi lemak pagi, sarapan pagi nasi lemak, makan tengah hari nasi lemak, malam pun nasi lemak, tetaplah nasi lemak. Tak semimpilah nak makan benda lain. Memang nasi lemak lah. Allah dah tetapkan dah. Yang kedua, ajal kita. Tempoh hidup kita. Hidup ni tuan-tuan bagaikan lampu lilin. Saya rasa ramai kalangan kita ni pernah berasa duduk di alam menggunakan lampu lilin, lampu minyak tanah tu. Ini sekarang lampu dah moden. Lampu minyak tanah tu. Bila habis minyak, dia tak ada warning dah tuan-tuan. Matilah dia. Begitulah ajal kita ataupun tempoh hidup kita. Bila dah sampai, dia tak akan lambat sesaat, tak akan cepat sesaat. Macam contohlah, apa terbang jatuh dekat Elmina. Tak pernah kita sangka tuan-tuan, benda dari atas boleh jatuh ke bawah. Yang kita biasa bawa kereta, kita mesti pandang depan, pandang belakang, pandang kiri, pandang kanan. Pernah tak bawa kereta pandang atas? Tak pernah. Tapi Allah nak jadikan, walaupun benda itu di luar adat, di luar kebiasaan. Tapi Allah mampu tak? Mampu. Jadi Allah jadikan kejadian itu. Kalaulah mereka itu tahu, mereka pun akan cuba lari. Tapi mereka tak tahu. Ajalnya dah sampai. Kemudian yang ketiga, sama ada hidup di atas dunia itu, dia duduk dalam kecelakaan atau kebahagiaan. Semuanya telah ditetapkan sejak azali lagi. Hanya yang mampu kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi takdir tetap takdir. Jadi kita ini yang telah ditakdirkan menjadi seorang Islam, yang beriman, mengaku beriman kepada Allah, syukurlah banyak-banyak tuan-tuan. Berapa ramai orang di luar sana tu masih belum dapat hidayah lagi. Masih terkuntang-kanting lagi mencari hidup. Tak tahu hala tujuannya. Tapi kita Allah takdirkan duduk dalam surau ni. Duduk dalam suasana yang aman, damai, nyaman dengan airconnya, dengan kipasnya. Selesa kita nak ibadah kepada Allah. Siapa punya kerja ni tuan-tuan? Allah punya kerja. Kalau Allah tak pilih kita, rumah kita sebelah surau pun tak tentu sampai lagi. Betul tak? Tapi kalau Allah nak pilih kita, walaupun rumah kita jauh tu, lepas lagi pasar-pasar malam tu. Tapi nak datang sini juga. Macam saya lah, daripada Saujana, datang sini. Allah takdirkan datang. Datanglah juga. Dah ditetapkan begitu. Jadi, sama ada seorang itu duduk bahagia ataupun celaka, alam rahim lagi dah tahu dah. Kemudian, setelah semua dah siap, seluruh panca indera dah siap semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka tibalah masanya, kita pun lahirlah ke alam yang ketiga, namanya alam dunia. Kita lahir ni tuan-tuan, lahir je, buka mata je, nangis. Lahir dalam keadaan bogel, tanpa seurat benang pun. Tak ada jawatan, tak ada pangkat, tak ada harta. Tak ada kedudukan, tak ada nama.
Begitu kita datang, begitu jugalah nanti kita akan kembali. Walaupun sekian banyak pangkat, walaupun sekian tingginya kedudukan kita, sekian banyaknya harta kita, kita tetap akan balik dengan tangan kosong. Tak ada apa. Tak ada pakaian yang lebih cantik pada masa itu melainkan hanyalah kain putih saja yang membalut tubuh badan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, alam dunia ini, alam yang kita duduk sekarang ni, ini adalah merupakan medan ujian. Kalau belajar tu kiranya ibaratnya dewan peperiksaan. Kita hidup atas dunia ni bukan nak bersenang lenang. Kita hidup atas dunia ni bukan nak main dengan anak cucu. Kita hidup atas dunia ni bukan nak kumpul kekayaan, nak kumpul harta. Tidak. Tapi kita hidup di dunia ni hanyalah untuk diuji oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kalau kita ni sentiasa ditimpa masalah, ada masalah, tak pernah habis-habis, tak payah risaulah tuan-tuan. Itu lumrah hidup atas dunia. Sebab apa? Tempat rehat kita bukan di sini. Tempat rehat kita itu nanti. Nanti di sana. Di sana itu tak ada apa musibah, tak ada ujian, tak ada hasad dengki, umpat, cela, caci maki, semua tak ada. Yang ada hanyalah senyuman. Saling memberi salam. Jadi, hidup atas dunia ni tuan-tuan, singkat sangat. Katakanlah ditakdirkan ada manusia ni hidup 100 tahun umur. 100 tahun. Tuan-tuan, 100 tahun tu, kalau kita nak nisbahkan dengan hari akhirat, baru menyamai 1 hari sahaja. Kenapa? Sebab 1000 tahun di dunia sama dengan 1001 hari di akhirat. Habis tak kalau 63 tahun? 63 tahun berapa? Tuan Haji, berapa agak-agak? Tak sampai 1 hari. Habis tu kalau 20 tahun? 20 tahun. Bapak baru belikan motor. Dengan lesen tak ada. Pang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 20 tahun. Nisbah akhirat tak berapa minit saja. Kalau dia tu selama hidup 20 tahun, dia beramal, dia taat kepada Allah, syukur, alhamdulillah. Kalau dalam tempoh 20 tahun tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, derhaka dengan mak bapak, mencuri dan sebagainya. Wa'alaikumsalam. Tak baloi tuan-tuan. Tak baloi hidup setengah jam. Hidup 1 hari. Tapi nak masuk dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Tak baloi tuan. Tak baloi. Sebab itulah kita atas dunia ni kalau nak buat dosa tuan-tuan fikirlah. Sebelum nak buat dosa tu fikirlah. Nisbah hidup kita dibanding dengan akhirat ni. Cuma 1 hari menyamai 1000 tahun. Tapi walaupun singkat, namun begitu, hidup atas dunia ni sangat kritikal. Sebab di dunia inilah penentu sama ada kita selamat untuk selamanya ataupun celaka ataupun diazab untuk selamanya. Kemudian di atas dunia ini juga dah soalan bocor. Sebelum kita nak pergi alam ke seterusnya. Apa soalan itu? Yang pertama soalannya, siapa Tuhan kamu?
Kita jawab, Allah Tuhanku. Kemudian yang kedua, apa agamamu? Kita jawab, Islam agamamu. Yang ketiga, siapa lelaki ini? Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, apakah yang telah kamu lakukan sepanjang kamu hidup di atas dunia? Maka kita pun jawab, aku membaca Al-Quran dan membenarkannya serta beriman kepadanya. Bolehlah ingat. Nak jatit boleh jatit. Tapi bila kita pergi ke alam yang keseterusnya, yang kita sebut alam kubur ataupun alam barzah. Alam ini, kalau nak mudah faham tuan-tuan, ibaratnya tempat reman lah. Sebelum nak masuk penjara betul-betul, kena reman dulu. Reman ni kadang-kadang ada yang 1 hari, ada yang 1 bulan, ada juga yang makan tahun. Kena reman. Dan alam barzah ini adalah alam yang merupakan alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bagi seorang bakal jenazah, ketika dia hendak meninggal dunia, Allah akan buka hijab. Maka dia akan nampak. Sebab tu kita selalu lihat, kalau siapa pernah ada pengalaman, kita boleh nampak anak mata tu. Dia akan pergi. Dia pergi ke atas. Sebab dia nampak rohnya tu ditarik. Dan waktu di alam barzah ini jugalah alam yang mana kita akan tahu nasib kita seterusnya. Kalau kita diberi kebaikan, maka masa di alam barzah tu lagi lah Allah dah beri nikmat pada kita. Allah akan luaskan kubur kita. Allah akan lapangkan kubur kita. Dan yang terakhir, Allah akan tidurkan kita. Tidur kita itu seperti tidurnya pengantin di malam pengantin. Ingat lagi kak? Masa malam pengantin dulu. Ingat lagi tak? Macam mana kita tidur? Mana nak ingat Ustaz? Macam tu lah. Kan? Kita tidur. Artinya malam tu kita lapang selapang-lapangnya. Betul tak? Gelap pakcik. Tak boleh tidur. Alamak, tak boleh tidur. Jadi ketika hari pertama seseorang itu berada di alam barzah, malam pertama tu lagi sudah tahu jawapannya. Kemana dia selepas ini? Kalau dia rohnya roh yang baik, syukur alhamdulillah. Tapi kalau dia roh yang jahat, roh yang derhaka, roh yang selalu melakukan maksiat waktu hidup atas dunia, maka celakalah dia. Allah akan sempitkan kuburnya dan Allah akan datangkan ular yang sangat besar. Bila menyebut tentang ular ni, tuan-tuan, saya nak sentuhlah sikit. Sebelum malaikat Munkar Nakir datang. Munkar Nakir ni dia nak soal 4 soalan yang tadi saya sebut tu lah. Dia nak soal. Ada satu malaikat lagi yang akan datang terlebih dahulu. Namanya malaikat Zabaniyah. الله أكبر الله أكبر Allah. الله. الله أكبر الله
Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, alam kubur ini artinya apa? Ia adalah alam ataupun mukaddimah nikmat bagi orang-orang yang beriman ataupun mukaddimah azab bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah SWT. Tapi hari ini tuan-tuan, kita kadang-kadang kita sedih juga. Sebab ramai manusia ini sibuk nak buat persiapan untuk alam kelahiran. Nak sambut baby. Tapi tak ramai manusia yang bersiap-siap atau yang berfikir untuk menyambut hari kematiannya. Baik, setelah kita dikuburkan, tak kiralah tidur malam pengantin ke, ataupun duduk dalam azab ke, yang kita pun tak tahu berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun. Bayangkan daripada zaman Nabi Adam sampai hari ini itu dah berapa puluh ribu juta tahun pun masih duduk dalam kubur lagi. Sampailah waktunya kita beralih, roh kita ni mengembara pula ke alam yang seterusnya, namanya alam mahsyar. Alam mahsyar ini digambarkan sebagai, dimulai dengan dua tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan yang pertama tu untuk nak mematikan semua manusia yang ada dan seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada pada waktu itu, di akhir zaman. Bagi mati semua. Termasuk bumi semua, langit, bulan, bintang semua hancur. Kemudian tiupan yang kedua untuk nak menghidupkan semula mereka-mereka ataupun makhluk-makhluk Allah ini tadi untuk diadili di padang mahsyar. Nak cerita mahsyar ni dia ada satu tajuk lagi. Pembahagian manusia di padang mahsyar. Ini saya tak boleh sentuh sebab masa terlalu pendek. Cuma mahsyar ini hari di mana keadilan yang mutlak dapat ditegakkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kamu buat kebajikan walau sebesar zarah sekalipun, hari itulah yang Allah akan balas. Buat kejahatan walau sebesar zarah sekalipun, hari itu juga Allah balas. Tak ada satu yang terkecuali, tuan-tuan. Semua Allah akan balas dan adilkan. Di situlah keadilan yang mutlak akan terlaksana. Dan padang mahsyarlah atau hari mahsyarlah satu-satunya hari yang Allah cukup murka. Tidak ada hari sebelumnya dan selepasnya. Kerana apa? Kerana waktu itu Allah sudah tidak menggunakan sifat Rahman dan Rahimnya lagi di hari mahsyar itu. Jangan buat main, tuan-tuan. Dan mahsyar ini keadaan dia, tuan-tuan boleh tahulah nanti. Boleh bacalah kitab. Dan yang terakhir, setelah ditimbang,
setelah dicek, setelah diselidik, diperhalusi dan dibalas segala-galanya, maka sampailah kita ke alam yang terakhir. Yang mana alam ini adalah merupakan alam yang kekal abadi selama-lamanya. Tuan-tuan, cuba kita fikir renung sikit. Pejam mata, cuba renung. Kekal abadi selama-lamanya tu agak-agak berapa lama, tuan-tuan? Kalau Allah takdirkan kita duduk dalam nikmat, Masya Allah. Katakan Allah takdirkan Tuan Haji sekian-sekian nama. Maka dengan ini keputusannya, kamu layak menjadi ahli syurga. Tapi kalau setakat kita je masuk syurga, tuan-tuan, cukup ke? Anak isteri kita masih tak selamat lagi. Kita saja yang masuk syurga. Kita masih boleh puas hati tak? Tak puas hati, tuan-tuan. Kita dah hidup dengan dia puluh tahun, tuan-tuan. Tiba-tiba ke akhirat, kita seorang je selamat. Yang lain-lain masih tertinggal. Anak kita, ayah. Isteri kita, abang. Tak salah jauh, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi umrah cukup lah. Pergi umrah, bawa isteri, bawa anak 3 orang. Tiba-tiba sampai sana, travel agent cakap, Pakcik, kami minta maaf. Kami ada masalah sikit teknikal ni. Pakcik duduk hotel ni, isteri pakcik duduk hotel tu, anak pakcik yang 3 orang duduk hotel sana. Agak-agak mau tak? Tak nak kita. Macam itulah ke akhirat besok, tuan-tuan. Kalau kita masuk syurga, tapi anak isteri kita tak dapat masuk syurga, apa perasaan kita? Itu kalau masuk syurga. Kalau masuk neraka, saya kata tadi kekal abadi selama-lamanya. Tuan-tuan bayanglah, dah kena panggang, dah kena bakar, dah habis dah 1 juta tahun. Habis dah. Dah hitam legam lah 1 juta tahun. Bila nak habis? Tak habis. Bakar lagi. Tambah lagi 1,000 juta tahun. Bila habis? Tak habis. Tambah lagi 1 bilion tahun. Masya Allah. Sedang kita duduk dalam nikmat pun kita terfikir-fikir juga kan. Ini kan lagi duduk dalam azab, tuan. Bayangkan mereka yang tak direzekikan oleh Allah dapat Islam dalam hidupnya. Bayangkan keadaan mereka bagaimana, tuan-tuan. Wa'alaikumsalam min zalik. Sebab itulah tuan-tuan kita ni syukur banyak-banyak. Walaupun kita tak tahu khatimah kita ni sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, tapi selalulah kita berdoa dan merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita ini, walaupun amalan kita ini banyak kekurangan dan kelemahannya. Jangan kita pernah merasa puas hati dengan amalan kita. Sebab Allah belum menjanjikan apa-apa pada kita. Kita tak tahu, tuan-tuan. Kalau duduk dalam syurga selama-lamanya, Allahu Akbar. Syukur, Alhamdulillah. Sebab syurga itu nikmatnya sekali makan rasa lain, 2 kali makan rasa lain, 3 kali makan rasa lain. Atas dunia ni, tuan-tuan, kalau kita makan, katalah kita makan apa? Sate. Kita suka makan sate. Hari ni makan sate, besok makan sate, lusa makan sate, tulak makan sate. Masuk hari kelima kita dah muak dah tengok sate tu. Kita nak campak je dah sate tu dah. Tapi kat syurga tak macam tu, tuan-tuan. Dan syurga tu mahal. Dan syurga itu dikelilingi oleh duri-duri, oleh lubang-lubang, oleh pagar-pagar yang tak terkata ujiannya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu. Masa pun dah terlalu singkat. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini kan dapat membantu kita untuk kita lebih khusyuk nak ibadah kepada Allah, untuk kita tambah lagi amal ibadah kita kepada Allah, berhalusi lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dengan itu Allah akan memberi kita keampunan
dan memberi kita rahmat dan kasih sayangnya, insya-Allah. Wa bihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.